Salam sejahtera, saya Odlin Katani, ini Ringkas TVS. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memutuskan untuk melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sehingga 27 November ini. Menurut Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jemut Masing, tiada keperluan untuk Sarawak memendekkan tempoh PKPB meskipun Sarawak tidak mencatatkan sebarang kes dalam tempoh 2 hari berturut-turut. Hari ini tiada kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak. Jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kes kekal 1,055 indeks kes. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di daerah Kuching. Dalam tempoh 14 hari yang lepas, masih terdapat 58 kes positif tempatan di daerah Kuching. Taburan kes-kes yang kira ini tidak bertumpu kepada kawasan tertentu sahaja. Oleh yang demikian, setelah penilaian risiko, maka tempoh PKPB di Sarawak di daerah Kuching dilanjutkan sehingga 27 November 2020. Sekiranya dalam tempoh selanjutkan PKPB ini, JPBNS mendapati bahawa tiada lagi keperluan untuk mekuat kuasa PKPB ialah dipendekkan pada bila masa. Berhubung isu subsidi kos kuarantin bagi suami atau isteri yang bukan rakyat Sarawak, ini penjelasan Masing. Thank you. State government only pay subsidy for Sarawakian sahaja. Orang bukan Sarawakian, they have to pay for themselves kalau they nak quarantine di Sarawak. And that's correct. That's how it is. We do not subsidize non-Sarawakian on quarantine basis. Kalau dia Sarawakian, we will pay. Tapi yang bukan Sarawakian, spouse non-Sarawakian, they have to pay for themselves. Taska dan tadika bagi zon merah dan zon kuning dibenarkan beroperasi semula mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Adapun kata Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jemut Masing, pihak Taska dan Tadika wajib memaklumkan kepada Kementerian Kebajikan Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak KWKPK sebelum memulakan operasi. Pembukaan Taska dan Tadika di zon merah dan zon kuning dibenarkan beroperasi mengikut SOP telah dikeluarkan oleh Kementerian Kebajikan Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak atau KKWKPK. Pihak penguasa Taska dan Tadika hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pematuhan SOP yang ditetapkan. Bagi tujuan rekod dan pematuhan, pihak Taska dan Tadika wajib memerlukan kepada KKWKPK sebelum memulakan operasi dia. Sementara itu mengenai bilangan penumpang dalam kenderaan persendirian, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak membenarkannya mengikut kapasiti kenderaan dan tidak lagi terhad kepada 3 orang sahaja. Bilangan penumpang dalam kenderaan persendirian. Bilangan penumpang dalam kenderaan persendirian adalah mengikut kapasiti kenderaan dan tidak lagi terhad kepada 3 orang saja. Bertemu kembali. Pelan pembangunan dan baik pulih sistem perparitan di kawasan Kampung Muhibah Sri Aman dianggarkan menelan kos kira-kira RM2 juta.
Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis memberitahu pelan pembangunan dan baik pulih sistem pembaritan di kawasan tersebut kini dalam proses untuk dilaksanakan. Francis mengumumkan perkara berkenaan pada Majlis Information on Will IOW di Seri Aman. Dalam majlis tersebut, beliau turut menyampaikan peruntukan sebanyak RM200,000 kepada Dewan Serbaguna Taman Harmoni dan RM100,000 masing-masing kepada Surau Darul Hasanah Taman Harmoni, Masjid Darul dan Surau Alamin Taman Serijaya. Selain itu, turut diserahkan 10 unit meja bulat dan 100 kursi plastik untuk kegunaan Dewan Serbaguna Kampung Muhibah. Projek Program Transformasi Luar Bandar RTP membabitkan pembinaan sistem perparitan Kampung Pinggan Jaya di Kuching kini telah disambung semula selepas tergendala akibat pandemik COVID-19. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut, Dr. Hazlan Hipni, projek tersebut dibina dengan kos keseluruhan berjumlah RM350,000. Mengikut jadual asal, projek pembinaan sistem pembaritan Kampung Pinggan Jaya dijangka siap pada 19 Mac 2021. Katanya disebabkan tertangguh akibat COVID-19, agensi pelaksana terpaksa menjadualkan semula projek ini bagi membolehkan kontraktor menyiapkannya segera mengikut tarikh baru. RM7 juta telah diluluskan bagi pelaksanaan projek tambakan tebingan Sungai Batang Sadong yang terletak berdekatan Kampung Sungai Buloh di Simunjan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Aulad Dris berkata apabila siap projek itu kelak, ia bakal merangsang pendapatan penduduk setempat. Penduduk setempat juga kelak boleh membuka pelbagai perniagaan seperti gerai makan, kraft tangan serta menyediakan perkhidmatan bot sewa kepada penggemar aktiviti memancing. Berucap semasa majlis sambutan ulang tahun ke-7 Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS Kampung Sungai Buloh, tambah haula kampung berkenaan mempunyai kedudukan yang strategik bagi membangunkan sektor berasaskan pelancongan. Dalam majlis sama, beliau turut memaklumkan projek-projek seperti pembinaan parit, padang futsal dan jalan kebun telah dimasukkan ke dalam senarai projek untuk tahun 2021. Program Jiwa Murni yang meliputi pengagihan barangan gerak saraf dan perang saraf GSPS dilaksanakan Brigad Ketiga Infanteri Malaysia, membawa kepada matlamat utamanya iaitu mengeratkan perhubungan tentera darat Malaysia dengan masyarakat setempat. Program itu yang dijalankan di Rumah Panjang Kampung Pakit A Sri Aman telah melibatkan seramai 13 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD. Antara aktiviti utama program tersebut adalah gotong royong, penyerahan sumbangan barangan keperluan asas dan aktiviti pemeriksaan kesihatan turut dilakukan secara am oleh anggota perubatan pasukan. Panglima Brigad Ketiga Infanteri Malaysia, Brigadier General Dato' Azhar Ahmad berkata, Rumah Panjang Kampung Pakit A dipilih sebagai kawasan pertama pelaksanaan program itu untuk bahagian Seri Aman. I think sebab kedudukannya dekat dengan camp, sebabkan SOP yang dikenakan pada kita semua ni, kami memang ada rancangan untuk buat tempat-tempat yang lain, tapi memandangkan kedudukan rumah panjang Kem Pakit ini lebih berdekatan dan tidak melibatkan pergerakan logistik yang banyak. Jadi kita gunakan ini sebagai permulaan buat tahun ini, dan kalau di Seri Aman ini, tapi kalau di Kuching tu kita ada buat few also bagi lebih kepada penjimatan dari segi logistik, di samping menghormati SOP, arahan pematuhan SOP yang dikenakan oleh kerajaan. Beliau kata demikian di dalam satu sidang media di Rumah Panjang Kampung Pakit A, Seri Aman. Adalah menjadi harapannya juga program berkenaan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Dan saya harap program ini akan berterusan pada masa akan datang, dan objektif antaranya adalah untuk kita merapatkan hubungan. Ya. Kami pun biasa juga berhubung dengan pihak kerajaan tempatan, ya, pihak pejabat residen di daerah yang untuk membantu juga sini, dan juga dengan bersama-sama dengan ADUN di kawasan sini. Ya. Untuk rekod, Rumah Panjang Kampung Pakit A mempunyai lebih kurang 185 penduduk dengan 13 pintu dan majoritinya bekerja sebagai petani. Majoriti penduduk di kawasan itu juga didiami oleh golongan warga emas berumur 51 tahun ke atas.
Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita mampu melakukannya. Saya Audlin Katani, salam hormat dan jumpa lagi.